Aturan Urusan Persidangan dan Usul-Usul, Saudara Daniel Syakirin bin Mohamed Saleh, DMJ 51 daripada Jawatankuasa Sosioekonomi akan mencadangkan usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita berjumpa lagi dalam siangan Dewan Muda Johor 2021. Terima kasih kepada semua yang hadir dan saya persilakan saudara Daniel untuk membawa pembentangan usul. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker. Sebelum saya meneruskan agenda persidangan pada pagi ini, saya ingin mengajak semua sidang Dewan yang saya muliakan untuk kita bersama bertafakur seketika dan menyedekahkan Al-Fatihah kepada pesakit-pesakit COVID-19 dan mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muafakat Johor. Pertama sekali saya mewakili semua ahli Dewan Muda Johor merafak sembah dan menjunjung kasih ke atas Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Johor, Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor, serta kerabat-kerabat diraja Johor di atas keprihatinan keluarga diraja terhadap permasalahan rakyat di negeri ini, terutamanya berkaitan dengan pandemik COVID-19. Kami juga ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Engineer Haji Hasni bin Haji Muhammad, YB Datuk On Hafiz bin Ghazi dan Sekretariat Dewan Muda Johor kerana memberi peluang dan ruang kepada kami, ahli Dewan Muda Johor untuk bersidang pada kali ini. Walaupun secara virtual, tapi kita dapat menyampaikan hasrat serta desakan yang akan kita bawa bersama, insya-Allah. Seterusnya, terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat dari Jawatankuasa Sosioekonomi yang bekerjasama dalam usaha merealisasikan usul ini supaya dapat dibahaskan di dalam Dewan yang mulia ini. Dan akhir sekali, saya juga ingin menyampaikan ucapan penghargaan kepada semua pihak yang sudi menyuarakan pendapat, idea serta input berkenaan usul ini, khususnya belia bangsa Johor. Yang Berhormat Tuan Speaker dan sidang Dewan yang saya muliakan. Hari ini saya Daniel Syakirin bin Mohamed Saleh, DMJ 51 daripada Jawatankuasa Sosioekonomi akan mencadangkan usul agar parti-parti politik di Malaysia melakukan gecatan politik dan memfokuskan kepada pelan pemulihan negara. Saya menjangkakan usul ini akan menjadi usul yang hangat untuk dibincangkan bersama, memandangkan usul ini juga mendapat undian tertinggi ketika proses pengundian usul yang lalu. Saudara-saudari, apakah itu gecatan politik? Adakah antara kita semua cakna apakah itu gecatan politik? Saya ingin menarik ahli Dewan yang dimuliakan dengan memberi sedikit pencerahan berkenaan terma ini. Manakah ramai yang masih tak jelas apakah ia? Gecatan politik dia adalah bermaksud meminimumkan mainan politik kepartian yang tidak disukai oleh rakyat dan tumpu kepada agenda kepentingan rakyat semata-mata. Dan khususnya pada hari ini kita sedang berdepan dengan 3 krisis utama, iaitu krisis kesihatan, krisis ekonomi dan juga krisis politik. Saya memberi analogi mudah untuk kita renung bersama. Sebuah kapal, seorang nahoda, ada sejumlah anak kapal dalam perjalanan ingin berperang, tetapi mereka terhimpit dengan pergeseran antara mereka. Kesudahannya, kapal yang dalam perjalanan tersebut di tengah lautan karam dan belum sempat pun nak mengalahkan musuh yang berada di hadapan. Intipatinya di sini adalah kita perlu pastikan kita tahu our real enemy, dengan izin apabila kita tahu kita ada musuh yang jelas, adakah kita perlu nak berbalah ataupun bergaduh antara satu sama lain pada ketika itu. Yang Berhormat Tuan Speaker dan sidang Dewan yang saya muliakan, kini kita sedang berada di fasa Pelan Pemulihan Negara, iaitu PPN. Izinkan saya bercerita seringkas berkenaan apakah Pelan Pemulihan Negara yang disebut-sebutkan ini. Pelan ini telah dibentangkan oleh pihak kerajaan dan ia adalah sebagai strategi peralihan keluar secara berfasa daripada pandemik COVID-19 ini. Strategi ini merangkumi 4 fasa, melibatkan sektor-sektor utama seperti pembuatan, pembinaan, perdagangan, pertanian, perhubungan dan akan membabitkan pelan peralihan fasa PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan.
secara berperingkat. Setiap fasa pelan pemulihan tu bersandarkan 3 indikator utama dan beralih dari satu fasa ke fasa seterusnya. Apa 3 indikator tu? 3 indikator tu adalah pertama, keadaan penularan COVID-19 dari komuniti berdasarkan bilangan kes jangkitan harian. Kedua adalah keupayaan sistem kesihatan awam berdasarkan kadar penggunaan katil di ward ICU lah. Yang ketiga, tahap populasi yang dilindungi berdasarkan peratusan vaksinasi lengkap dos 2 dos. Pelan pemulihan negara ini akan bermula daripada fasa pertama, iaitu pelaksanaan PKP secara menyeluruh seperti yang kita sedang lalui buat masa ini. Peralihan fasa akan dipertimbangkan selepas purata kes harian COVID-19 menurun di bawah paras 4,000 kes. Sistem kesihatan awam tak lagi berada di peringkat kritikal dan 10% populasi sudah menerima 2 dos vaksin. Pada peringkat fasa kedua pula, aktiviti sosial dan kawalan pergerakan akan terus dikawal ketat, manakala aktiviti ekonomi akan dibuka secara berperingkat. Tetapi pergerakan rentas negeri masih lagi tidak dibenarkan. Fasa ketiga pula adalah peralihan daripada pendekatan senarai positif kepada senarai negatif, iaitu secara mudahnya semua aktiviti ekonomi dibenarkan beroperasi kecuali yang berisiko tinggi. Peralihan ini dapat berjalan jika berjaya mencapai nilai ambang, iaitu kuartal kes harian COVID-19 menurun di bawah 2,000 kes. Sistem kesihatan awam berada di tahap selesa dan 40% populasi negara sudah menerima dos vaksin lengkap. Manakala fasa yang terakhir adalah fasa keempat dapat dilaksanakan jika negara berjaya mencapai nilai ambang, iaitu purata kes harian menurun di bawah 500 kes. Sistem kesihatan awam berada di paras selamat termasuk kadar penggunaan katil ICU iaitu mencukupi serta 60% populasi sudah terima suntikan dos lengkap. Berdasarkan kenyataan Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau menyatakan berdasarkan unjuran pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK, peralihan ini dijangka dapat dilaksanakan seawal akhir Oktober. Tetapi persoalannya adalah, adakah pelan pemulihan negara ini masih berada di landasan yang kita inginkan dan adakah ianya terlaksana dengan jayanya? Yang Berhormat Tuan Speaker, laporan harian status terkini COVID-19 di Malaysia pada semalam mencatatkan 20,889 kes baharu jangkitan dan sekaligus mencatatkan jumlah aktif keseluruhan adalah seramai 221,396 orang. Manakala kes kematian pula mencatatkan seramai 160 orang dan jumlah keseluruhan adalah seramai 10,179 orang yang telah pergi meninggalkan kita. Jelas di sini bahawa common enemy bagi kita semua adalah krisis kesihatan yang amat menenceng selain ekonomi dan politik. Dulu Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Johor pernah bercakap bahawa kesihatan, pendidikan dan ekonomi adalah perkara penting dalam kepentingan rakyat. Di dalam konteks usul ini, kami akan menghuraikan satu persatu hubung kait antara kejahatan politik dan pelan pemulihan negara dengan komponen penting yang terkesan dengan krisis politik yang sedang melanda dan kelemahan pelan pemulihan negara itu sendiri. Komponen-komponen itu akan dibahaskan dan diberi cadangan yang sewajarnya sebentar lagi oleh pembahas-pembahas usul. Antaranya adalah sektor kesihatan, ekonomi, pendidikan, sosial dan akhir sekali politik. Yang Berhormat Tuan Speaker dan Sekalian Dewan yang saya muliakan, dengan keadaan politik semasa, kita sedar bahawa semua politik sedang di kemuncak perebutan kuasa. Dan selepas perutusan khas yang dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin pada beberapa hari yang lalu, usul undi percaya akan dijalankan pada bulan September ini di Dewan Rakyat. Kita dapat jangkakan akan berlaku proses membeli belah antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ini amat mendukicitakan sekiranya ianya benar-benar terjadi. Pada sesi persidangan Dewan Muda Johor yang lalu, jika ahli-ahli Dewan Muda yang lain ingat, kita telah pun bersepakat bersetuju agar tindakan tegas terhadap mereka yang melompat parti sekaligus menyebabkan ketidakstabilan politik dan keharmonian di negara kita. Kestabilan politik semasa itu adalah perlu bagi memberi fokus kita nak melawan musuh utama kita ni, iaitu COVID-19. Janganlah kita terus menerus bercakap pasal numbers sokongan je. Dan bukan kita bercakap pasal numbers kematian, numbers kerugian ekonomi dan numbers yang berapa ramai yang mundur diri. Politik menjadi semakin kucar kacir dan saling tak mahu beralah lah, malah melancarkan bermacam-macam strategi yang tak patut
masa pandemik ini terjadi. Saya ingin bertanya pada ahli Dewan Muda rakyat, ahli Dewan Muda, rakyat selaku pemberi mandat, ketika mereka memerlukan, rakyat nak bergantung harap kepada siapa lagi? Kalau bukan kepada wakil-wakil rakyat. Pemimpin ini juga perlu terbuka untuk mendengar suara rakyat, anak muda dan jangan ego serta berada dalam dunia sendiri. Mereka sepatutnya memikirkan untuk membina semula bangsa Malaysia yang harmoni, apatah lagi dalam keadaan yang semakin menekan ini. Dapat kita katakan rata-rata rakyat, khususnya golongan belia, ini adalah fakta dan realiti. Sudah perlahan-lahan hilang kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin sedia ada dan mengharapkan kepimpinan muda dapat power semula keyakinan yang semakin berlalu pergi. Saya menyeru semua ahli-ahli politik berbaliklah pada perlembagaan yang meliputi 3 teras utama, iaitu pertama legislatif, eksekutif dan judicial. Pulang kepada pekerjaan asas agar kebelut politik ini dapat diselesaikan dahulu. Selain itu, desakan supaya parlimen dapat dibuka segera bagi menyelesaikan kemelut kesihatan, kerana semua pihak dalam Dewan Rakyat mempunyai hujah serta idea penambahbaikan tindakan sedia ada. Ini kerana tontonan, kalau seperti kita dapat tonton suasana di Dewan Rakyat yang dipancarkan secara live di kaca TV, menunjukkan haru biru yang berlaku antara cerita kosong, cerita dongeng, diselang-selikan juga dengan benda-benda perkara yang tidak mahu manfaat kepada rakyat, tidak menjurus kepada perbincangan yang hakiki. Perjalanan sidang parlimen tidak berjalan dengan baik dan lebih malang, idea tak dapat disampaikan, malah dibincangkan. Seharusnya parlimen bebas untuk dibuka seluasnya tanpa fikir menjatuhkan kerajaan dan memecah lagi. Antara penyumbang kepada ketidakstabilan kerajaan yang sedia ada adalah isu kepercayaan dalam kerajaan yang menyebabkan kelemahan dalam kerjasama, perpecahan parti yang terlalu banyak sejak kebelakangan ini. Sudahlah, setiap parti dah mempunyai perlembagaan dan juga perjuangan mereka yang tersendiri. Ditambah pula parti-parti baru yang mula memperjuangkan hak-hak mereka ataupun perjuangan-perjuangan baru yang dilihat seperti seakan dengan parti-parti yang sedia ada pun. Di negeri Johor Darul Takzim, kepimpinannya meletakkan kepentingan rakyat melebihi politik kepartian. Harus kita akui bahawa pentadbiran kerajaan negeri di bawah kebijaksanaan kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Engineer Haji Hasni bin Haji Muhammad adalah model terbaik dan menjadi contoh dalam meneroka politik baru sekaligus dapat memelihara keharmonian antara wakil rakyat baik di blok kerajaan maupun pembangkang dengan cara Johor. Seperti contoh, Belanjawan Johor 2021 diluluskan sebulat suara pada Disember 2020 yang berjumlah sebanyak 1.857 bilion, dikala persidangan Dewan Undangan Negeri yang lain pada ketika itu, jika ahli-ahli Dewan ingat, kecoh pelbagai drama yang berlaku. Malah sejumlah 150,000 ringgit telah diperuntukkan untuk adun-adun pembangkang dan ditambah 50,000 secara one-off. Selain itu, Menteri Besar Johor juga tak menghalang adun-adun pembangkang di negeri ini untuk menyertai mesyuarat jawatankuasa tindakan dan pembangunan daerah. Yang terbaru pula pada bulan lepas, tidak lama, baru saja bulan lepas, Kerajaan Negeri Johor telah pun bersetuju untuk memberikan peruntukan tambahan sebanyak RM50,000 kepada semua 56 adun, tiada yang berkecuali, dan 27 JPKD untuk terus fokus untuk nak bantu rakyat masa kita tengah susah. Usaha pengurusan pandemik yang diwujudkan oleh kerajaan negeri pun seperti Gobok Rakyat Johor juga perlu dipuji. Saya juga terlibat secara langsung juga dalam menyumbang tenaga untuk usaha ini. Berasa bangga kerana kepimpinan Yang Amat Berhormat dan kerajaan negeri mengambil inisiatif yang dilihat kreatif, simple tetapi amat bermanfaat dan memberi kesan yang besar kepada rakyat. Ini adalah tanda kerajaan prihatin menyelami denyut nadi rakyat itu sendiri. Selain itu, jika boleh saya tambah, usaha pihak kerajaan untuk melibatkan belia Johor dalam pengurusan pandemik juga harus dipuji. Seperti contoh Southern Volunteers yang dipimpin oleh Datuk Wan Hafiz bin Ghazi. Hal ini seharusnya menjadi contoh pada wakil-wakil rakyat ataupun kepimpinan kerajaan yang lain. Kerana wakil rakyat mempunyai peranan yang sangat penting untuk masyarakat yang memberi mandat kepada mereka. Rakyat memberi mandat dan mandat itu perlu dihasilkan, diterjemahkan melalui tindakan yang sewajarnya. Jadi hal-hal yang mengambil kira kepartian ini perlu dihentikan, saya rasa, dan hidupkan persaingan politik yang lebih sihat. Dengan keharmonian yang dibentuk, pihak kerajaan buat
pihak kerajaan akan melakukan perkara yang sewajarnya lah. Manakala pembangkang menjadi semak dan imbang kepada kerajaan dalam satu niat yang sama. Cukuplah seorang nahoda dan anak kapal yang tetap setia bersama melawan musuh walau berbeza ideologi. Yang berhormat Tuan Speaker dan Dewan yang dimuliakan. Dalam konteks ekonomi, ketidakberkesanan ordinan darurat pada ekonomi dan kesihatan dapat dilihat dengan bilangan kes yang semakin meningkat. Faktor trend penularan wabak dan juga pengurusan krisis oleh pihak berwajib. Antara indikator trend ekonomi yang dapat dilihat adalah seperti contoh pasaran saham. Pasaran saham kini sebenarnya sedang terancam. Pasaran saham kita mempunyai 3 pihak utama, iaitu pertama pelabur luar, kedua adalah pedagang itu sendiri, ketiga adalah institusi. Pelabur luar tarik modal mereka untuk nak invest daripada dalam negara kita. Jadi ianya menyebabkan ekonomi kita secara tak langsung terjejas. Selain itu, harga bahan mentah, raw material dengan izin, meningkat dan beri kesan pada sektor pembinaan. Of course, saya juga adalah berlatar belakangkan harta tanah. Jadi sektor pembinaan, pembuatan, perkhidmatan dan lain-lain terjejas. Maka cost push inflation juga akan terjadi. Ini dari sudut ekonomi. Jadi berbalik pada tajuk usul, ahli-ahli politik seharusnya sedar dan singkap semula pengorbanan yang telah dibuat oleh Raja-Raja Melayu pada satu ketika dulu. Jangan kita lupa, rakyat pun jangan kita lupa apa yang telah Raja-Raja Melayu kita korbankan. Jika tidak, rakyat tidak merasa pun untuk memerintah. Betul, kita harus akui politik ni sebenarnya dinamik sifatnya. Kawan bukan selamanya, lawan bukan selamanya. Kerajaan dan penyokong kerajaan harus akui dan berlapang dada yang ada beberapa perkara penting yang gagal dilakukan oleh pihak kerajaan. Ini belum lagi termasuk krisis perlembagaan yang telah membawa pada duka cita yang di-Pertuan Agong. Hakikatnya kita kena akui, realitinya masih ramai lagi wakil rakyat yang memegang sentimen kepatian dalam memberi bantuan dan ikut warna bendera baru diberi. Bendera ikut bendera A, bendera B, jika bertentangan maka ia tidak layak untuk dapat. Itu belum lagi wakil rakyat yang hantar sekampit beras saja, tapi satu sawah pembantu dibawa bersama memenuhi quorum dan tujuan untuk marketing di sosial media. Sudah pasti parlimen dipandu oleh ahli-ahli politik. Maka ia sememangnya tidak boleh lari daripada berpolitik. Sebab itu ia masih terus diperdebatkan di dalam Dewan Rakyat berkenaan kuasa dan sebagainya. Berkenaan peredaran kuasa, kita perlu hold ataupun kita mengambil pendekatan pause dulu sebenarnya. Setiap pihak ada tuntutan masing-masing untuk menunjukkan kuasa. Itu realiti. Kita tak boleh lari daripada realiti tersebut. Tapi realiti yang hakikatnya adalah kesengsaraan rakyat itu sendiri. Kita adalah rakyat. Kita semua ada keluarga. Kita semua ada kawan-kawan. Kita semua rakyat Malaysia yang sedang susah. Apakah tidak, yang golongan T20 pun sekarang tu sudah jadi M40. M40 apatah lagi sudah menjadi B40. Maka status rakyat kini telah berubah terlalu jauh. Yang berhormat Tuan Speaker dan sidang Dewan yang saya muliakan, hakikatnya usul ini jika dibincang sepintas lalu pun tak perlu memakan masa yang lama untuk dipersetujui oleh semua ahli-ahli Dewan. Tetapi kita perlu membawa usul ini untuk dibincangkan dan dibahas secara inklusif dan secara bersama bagi menyatakan hasrat dan hajat yang dibawa di saluran yang sesuai dan bukan di jalanan semata. Kita bukanlah nak menghabiskan masa untuk bercakap tentang bulan dan bintang. Tetapi kita yakin perkara ni jika dapat ditambah baik, ia akan banyak menyelesaikan banyak perkara. Air dijincang takkan putus. Begitulah kita bangsa Malaysia. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Justru itu dengan tegas jawatan kuasa sosioekonomi ingin mendesak supaya parti-parti politik di Malaysia melakukan gencatan politik dan fokus kepada pelan pemulihan negara demi kepentingan rakyat. Wahai ahli-ahli politik yang saya hormati, ingatlah, denyut nadi rakyat adalah nyawa negara. Kita faham, semua orang ada pendapat, semua orang ada keinginan sendiri. Tapi ingat, kita perlu jadi satu demi semua. Kepada pihak yang sedang menjalankan amanah dengan ikhlas dan bertanggungjawab, saya ucapkan terima kasih sejuta penghargaan hanya Tuhan yang mampu membalas. Kepada yang sebaliknya, cukuplah berdusta, cukuplah tamakkan harta dan ingatlah,
pemberi mandat yang sedang menderita. Siapa makan cili, dialah yang rasa pedas. Ingat ayat emas ni, oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Apapun kita adalah Johor, kita tetap jadi kita, muafakat itu berkat, Allah peliharakan Sultan. Dengan izin, no one is bigger than anyone. Stop the game, play the role. Hashtag kita kawan. Dengan ini, saya Daniel Syakirin bin Muhammad Saleh, DMJ 51 daripada Jawatan Kuasa Sosio-Ekonomi mohon mencadang usul. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ahli-ahli Dewan Muda Johor sekalian, satu usul yang baik, satu tajuk yang sangat bertepatan dengan situasi pada waktu ini, dan saya kira mungkin pembahas-pembahas boleh membahas dengan baik dan memberikan pandangan. Mungkin cabarannya ialah kita tahu bahawa setiap pihak akan ada pendapat dan pendirian masing-masing dan bertegas bahawa mereka adalah di pihak yang benar, dan bagaimana tuan-tuan ataupun ahli-ahli dewan dapat memberikan pandangan untuk membuka ataupun memberi perspektif bagaimana ianya dapat diselesaikan. Ahli-ahli Dewan Muda Johor sekalian, usul ini sekarang dibuka untuk dibahas. Ahli-ahli Dewan Muda Johor, saya ingin mengingatkan semua bahawa masa yang diberikan untuk setiap pembahas telah ditetapkan ialah selama 10 minit. Manakala pembahas terakhir iaitu penggulung usul juga diberikan selama usul pembahas terakhir iaitu penggulung usul diberikan masa selama 15 minit. Ada sesiapa yang berminat? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali yang dihormati Tuan Speaker yang dikasihi Barisan Sekretariat Dewan Muda Johor, ahli-ahli Dewan Muda Johor yang dimuliakan serta para penonton di seluruh Malaysia. Terima kasih saya ucapkan atas ruang dan peluang yang diberikan ini. Tuan Speaker, seperti yang telah dibentangkan oleh DMJ 51 sebentar tadi, gencatan politik sememangnya satu perkara yang agak berat untuk diimplementasikan dalam sesebuah pentadbiran kerajaan. Tetapi apabila kita tengok keadaan sekarang, kita berada dalam kehidupan serba norma baru. Saya percaya bukan sahaja kita sebagai rakyat berasa terkejut dengan kehadiran pandemik COVID-19 ini, tetapi ahli politik yang berada di tampuk kerajaan mahupun pihak pembangkang turut terkesan dengan segala perubahan ini. Fokus saya tentang gencatan politik yang disebutkan oleh DMJ 51 tadi adalah mengenai kepentingan usaha gencatan politik tersebut terhadap sektor kesihatan di negara kita yang dalam keadaan tenat sekarang ini. Tiap-tiap hari rakyat di negara ini dihantui oleh bilangan angka kes yang baru yang semakin meningkat sehingga melibatkan 5 angka. Dahlah rakyat dalam ketakutan, ditambah pula dengan peningkatan jumlah kematian harian akibat penyakit berjangkit ini. Saya di sini ingin menegaskan kenapa perlunya kita stabilkan dahulu sektor kesihatan dalam apa jua keadaan yang berlaku pada masa sekarang ni. Sekarang bukan waktu untuk kita berpolitik ya, YB. Baiklah, untuk dipendekkan. Kita lihat saja dah berapa banyak hospital di Lembah Kelang seperti Hospital Ampang, Selayang, Sedang dan Sungai Buloh telah dijadikan full COVID-19 hospital dengan izin. Hospital-hospital lain di setiap negeri pun penuh dengan pesakit COVID-19. Ini menunjukkan, Tuan Speaker, kerajaan yang sedia ada sekarang ni perlu memberikan sepenuh tumpuan untuk memulihkan semula sektor kesihatan kita secepat mungkin. Di Malaysia ni, kita bukan ada pesakit COVID-19 saja, kita pun ada pesakit-pesakit kronik yang lain yang memerlukan rawatan secepat mungkin. Kalau ahli-ahli politik sibuk untuk mengukuhkan parti masing-masing dalam kerajaan pada waktu sekarang sehingga menyebabkan berlakunya hilang kepercayaan terhadap pemerintah di tampuk tertinggi, saya nak tanya, bilanya masalah pengurusan kesihatan di negara ini boleh diredakan dan dipulihkan dalam jangka masa yang singkat?
Tuan Speaker dan Ahli Dewan, saya berikan contoh. Sehingga semalam, kes positif baru buat kali kedua harinya kita melebihi 20,000 kes. Dan kes kematian tetap dengan 3 angka setiap hari. Ini bukan calang-calang angka, Tuan Speaker. Ini pun bukan ilusi. Ini bukan wayang yang jemaah menteri boleh tonton sambil makan popcorn. Ramai yang hilang ahli keluarga, Tuan Speaker. Ada yang bukan sekadar hilang seorang ahli keluarga, bahkan 5 pun ada. Ada yang dikala umur kecil lagi dah menjadi yatim piatu sekelip mata disebabkan virus yang jahat ini. Persoalan saya, mengapa pihak di atas masih merisaukan nombor yang mereka ada dan menghiraukan nombor yang diumumkan setiap hari tentang penyakit COVID-19 ini? Adakah sebenarnya yang sedang duduk di kerusi hempuk di parlimen itu takut dengan bayang-bayang sendiri, Tuan Speaker? Tepuk dada, tanya selera. Inilah akibat jika gencatan politik tidak dilaksanakan secepat mungkin. Takut-takut makin parah keadaan Malaysia dibuatnya. Ingin saya tegaskan di sini, perang COVID-19 adalah yang paling penting di mata rakyat buat masa sekarang. Rakyat setiap hari menunggu perubahan positif diumumkan apabila sudah setengah tahun dikurung di rumah untuk tahun 2021 sahaja. Tidak campur lagi dengan PKP 1.0. Sekurang-kurangnya kita dapatlah balik ke kampung melepaskan rindu bersama ahli keluarga kita. Tetapi apa yang rakyat dapat sekarang? Kita masih dipenjarakan di rumah memandangkan kes harian yang makin tinggi sambil dihidangkan pula dengan drama-drama politik yang seperti mencurah minyak ke dalam api untuk rakyat. Jadi Tuan Speaker, saya pergi kepada cadangan yang boleh saya ketengahkan. Saya memetik laporan yang menyatakan seorang ahli parlimen pembangkang berkata pihak mereka disekat daripada memperoleh data granular COVID-19 daripada pihak KKM sehingga perkara ini menyukarkan beberapa pihak termasuk penyelidik untuk membantu negara merangka strategi membendung penularan wabak ini. Sebab itulah saya katakan Tuan Speaker, gencatan politik ini sangat membantu dalam usaha membaik pulih sektor kesihatan. Caranya adalah dengan pihak kerajaan boleh dan patut berkolaborasi dengan pihak pembangkang ataupun dengan pakar-pakar dalam bidang kesihatan ataupun ekonomi dan lain-lain untuk bersama-sama berdiskusi membuahkan idea demi membuat satu keputusan yang bijak dan sistematik untuk kesejahteraan rakyat. Ini tidak, Tuan Speaker, parlimen pun ditutup. Cakap pihak di sebelah sana tak nak dengar. Cakap rakyat lagi tak nak dengar. Lantik pula penasihat yang majoritinya dari satu payung yang sama. Jauh sekali nak diikutkan dengan cara Perdana Menteri New Zealand yang disebut-sebut oleh seluruh pelosok dunia tentang kecekapan kerajaan beliau dalam membendung wabak ini. Beliau melakukan check and balance dengan izin dengan semua pihak terutamanya pakar-pakar perubatan dan saintis sebelum membuat keputusan terhadap kes COVID-19 ini. Jadi, saya menyeru agar pihak kerajaan Malaysia boleh berkongsi data daripada KKM dengan pihak pembangkang dan pakar-pakar supaya dengan harapan dapat sama-sama mempercepatkan usaha membaik pulih sektor kesihatan di Malaysia. Cukup-cukuplah berpolitik YB. Kerajaan boleh ambil cadangan dan buah fikiran pihak pembangkang terutamanya dalam menurunkan kes kematian COVID-19 dan kes ICU. Kita buang ego dulu untuk sementara waktu. Sekiranya idea yang diberikan oleh pihak pembangkang ini berjaya mencapai matlamat, jadi ianya harus diimplementasikan secara terus. Inilah yang dinamakan gencatan politik dan politik matang dan perkara ini juga mampu menunjukkan kejayaan pentadbiran sesebuah kerajaan jika ianya berjaya. Tidak ada salahnya jika pihak kerajaan ingin mendengar idea pihak lain. Sedangkan waktu berlakunya pandemik virus Amwas pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab pun, Khalifah Umar menggunakan kebijaksanaannya untuk menerima segala keputusan individu bawahan selagi keputusan tersebut memberi manfaat untuk masyarakat tanpa ada kepentingan sepihak. Keduanya, fokus saya terhadap pelan pemulihan negara yang dibentangkan.
Saya mohon untuk teruskan hujahan saya sebab isu-isu yang saya akan bentangkan ni adalah sangat penting untuk waktu sekarang. Jadinya kalau saya ada lebihan masa baru saya buka untuk soalan. Terima kasih. Keduanya, fokus saya terhadap pelan pemulihan negara yang telah dibentangkan. Saya tak pasti adakah pelan ini dibuat atas dasar nak sedapkan hati kita semua yang dah dikurung atau ianya dibuat oleh barisan pakar yang merangka. Sebabnya bila kita tengok untuk bulan Ogos dikatakan kita berada di fasa kedua, tapi hakikatnya kita masih berada di fasa yang pertama sekarang. Kemudiannya fasa 2 bulan Ogos seperti yang tertera dalam PPN ada menyatakan perluasan senarai positif, dan pada bulan September kita dijangka masuk ke fasa 3 dengan kadar kes harian kurang daripada 2,000. Tuan Speaker, daripada 2,000, tapi hakikatnya sekarang kita ada 20,000. 20,000 untuk mencapai bawah 2,000 dalam masa 3 minggu. Adakah itu satu yang logik? Di sini kita dapat tengok rakyat seolah-olah dipermainkan dan diberikan harapan menggunung. Selain itu, saya mencadangkan agar diberi ruang untuk menteri-menteri yang terlibat secara langsung dalam proses vaksinasi ini, bagi memastikan pertembungan politik yang berlaku tidak mengganggu konsentrasi mereka dalam menjayakan herd immunity, bagi memastikan nyawa rakyat dapat diselamatkan dengan segera. Proses mengubah kerajaan tidak akan berlaku dalam tempoh 1 malam. Tetapi jika 1 malam rakyat dibiarkan kerana ahli politik sedang sibuk mengira undi, luka besar yang dihadapi hari ini akan menjadi barah. Cukuplah kealpaan kita ketika langkah Sheraton ahli-ahli politik sibuk dengan urusan politik hingga terleka dengan wujudnya kluster Sri Petaling. Cukuplah kerakusan kita, maafkan saya, kita habiskanlah satu persatu untuk parti-parti, kita habiskanlah satu persatu dulu isu yang berlaku sekarang ni. Cukuplah kerakusan kita ketika pilihan raya Sabah sehingga wujudnya puluhan kluster bar. Jangan ulang kesilapan sama. Kelak rakyat Malaysia juga bakal sengsara. Mana tidaknya Tuan Speaker, ketiga-tiga figura yang telah mengendalikan hal vaksinasi di Malaysia ini merupakan dari rumah yang sama. Semasa kes COVID-19 sedang mencanak-canak naik sekarang ni, masa tu jugalah ketiga-tiga figura ni tersepit dengan keputusan parti. Jadi, untuk parti-parti politik di Malaysia, kalau waktu pilihan raya umum boleh setiap saat sikit lagi Tuan Speaker. Untuk parti-parti politik di Malaysia, kalau waktu pilihan raya umum YB boleh setiap saat menyebut kepentingan rakyat dan kasih YB kepada rakyat. Kenapa waktu sekarang rakyat dikebelakangkan? Okey, saya buka soalan. Okey. Apa Tuan Speaker bagi DMJ 39 ni? Jangan kat tangan dulu. Silakan. Saya ada satu pertanyaan nak ditanyakan kepada DMJ 66. Okay, berkenaan dengan tadi DMJ 66 ada memetik pasal bagaimana New Zealand dapat menangani COVID dengan menggunakan check and balance dalam sistem demokrasi mereka kan. Tapi kalau kita lihat dekat New Zealand, dominasi parti buruh kat sana lebih 2/3 majority yang menyebabkan kerajaan mereka menjadi stabil. Nak dibandingkan dengan Malaysia yang mana kerajaan kita mempunyai kerusi yang sangat sikit dan ada orang sudah beranggapan yang kerajaan hari ini merupakan kerajaan minoriti. Ditambah pula dengan peperangan politik yang berbagai-bagai yang menyebabkan kestabilan politik itu menjadi tidak stabil, yang mana sewajarnya untuk mengembalikan kestabilan adalah dengan menggunakan cara yang agak anti demokrasi dan berpusat. Contohnya waktu berlakunya boleh ringkaskan. Jadi soalan saya, apakah mekanisme yang boleh DMJ 66 nyatakan cara ataupun langkah ataupun dari segi undang-undang yang boleh dilakukan untuk mendiamkan ataupun menstabilkan politik Malaysia? Itu saja daripada saya.
Okey, baiklah. Untuk menjawab soalan DMJ 39, kalau dari segi undang-undang, mungkin kita boleh, sebab itulah kita kena adakan gencatan politik ni supaya, okey, untuk yang pertama tadi yang dikatakan kerajaan sekarang memiliki sikit kerusi, pada saya gencatan politik ni mampulah, diharapnya mampulah menolong kerajaan yang sikit ini untuk terus bekerja, membuka mata mereka untuk terus bekerja untuk rakyat. Dan dari segi undang-undang, mungkin saya akan bawa kepada penggulungan nanti untuk saya buat research sikit, dan itu sahaja untuk hari ini. Maka dengan segala hujah dan fakta yang telah saya huraikan panjang lebar, saya Nabila Azira binti Abdul Rahim, DMJ 66 dari Jawatan Kuasa Sosioekonomi, dengan ini ingin menyokong kuat usul yang dibawa oleh Jawatan Kuasa Sosioekonomi agar gencatan politik hendaklah segera dilaksanakan bagi memberi tumpuan kepada pelan pemulihan negara. Saya dengan ini mohon menyokong. Terima kasih. Okey, silakan pembahas seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Yang Di-Pertua Datuk Speaker dan juga barisan-barisan Sekretari Dewan Muda Johor yang telah mengusahakan dengan kita pada hari ini. Di atas dahan burung tempur, melihat rusa tepi perigi, melawan COVID tanggungjawab semua, sibuk berbalah rakyat mati. DMJ 21 saudara Daniel telah membentangkan usul kita dengan memberi definisi gencatan senjata yang juga membawa analogi kapal perang. Manakala DMJ 66 saudari Nabila juga membawa hujah kepentingan usul ini dari segi kesihatan. InsyaAllah saya akan membentangkan usul ini membawa hujah kenapa usul ini sangat mustahak daripada segi ekonomi. Sebelum saya ingin lanjutkan kepada saya punya pembahasan, saya suka untuk menjawab soalan DMJ 39 tadi, apakah mekanisme yang sesuai dan apakah cara yang dari segi undang-undang. Pada pendapat saya, gencatan politik inilah mekanisme yang paling sesuai yang kami bawa. Ini daripada meniru seperti yang dikatakan oleh DMJ 51, kita ingin meniru cara YB Datuk Menteri Besar kita, Datuk Seri Datuk Hasni yang telah berbincang bersama-sama dengan adu-adu bangkang untuk mencapai kata sepakat dan juga memberi peruntukan yang sama rata kepada semua. Dia di situ tiada langsung permainan politik melainkan untuk berperang melawan COVID. Manakala untuk mekanisme yang sesuai berdasarkan mekanisme adalah untuk kembali kepada perbelanjaan. Apakah itu kembali kepada perbelanjaan? Kerajaan harus membuka parlimen seluas-luasnya, memberi idea, memberi peluang kepada ahli-ahli MP tak kira pembangkang atau kerajaan untuk berbincang, bersetuju apakah cara yang paling sesuai, dan supaya kerajaan tidak hanya membuat satu keputusan berdasarkan idea dia sendiri tetapi tidak mendapat check and balance dan juga pendapat daripada orang lain. Baik, saya ingin dari segi ekonomi, saya berkatakan tentang hutang negara dululah. Pada tahun 2019, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Azharul Aziz membawa undang-undang langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan bagi menaikkan had statutory hutang negara. Apa yang berlaku pada tahun lepas, Parlimen telah menaikkan had statutory hutang negara daripada 55% kepada 60%. Namun begitu, pada akhir tahun 2020, had statutory kadar statutory hutang negara telah melepasi had statutory hutang negara pada kadar 62.5%. Maka apakah impact apabila kadar kita melepasi statutory hutang negara had statutory hutang? Ini menyebabkan kerajaan tidak boleh berbelanja lebih dalam menghadapi perang COVID. Seperti kita tahu, wang itu adalah salah satu senjata dalam menghadapi perang dan keadaan ada sangat fragile dengan izin, dinamik, tidak tahu apa akan berlaku. Namun apabila kadar had statutory hutang telah dilepas, maka kerajaan tidak dapat belanja untuk kecemasan. Ini menyebabkan hospital terpaksa meminta bantuan sumbangan swasta untuk membeli seperti oksigen, kontena mayat, ambulans dan juga lain-lain. Maka perkara ini sangat penting. Kita perlu mengetepikan persengketaan politik dan perlu dibawa ke dalam parlimen dengan segera dan perlu diluluskan agar had statutory hutang negara dinaikkan. Maka ini akan memberi ruang kepada kerajaan untuk bernafas dan belanja lebih dalam membantu pejuang-pejuang Barisan Harapan kita. Yang di-Pertua
Dewan, saya juga ingin bercakap tentang pelaburan. Seperti yang dikatakan oleh ahli DMJ 51, kita pelaburan telah ramai pelabur-pelabur asing telah menarik pelaburan di negara kita. Pada tahun 2019 sahaja, pelabur asing telah mengeluarkan pelaburan daripada bursa saham sebanyak 19 bilion. Dan inilah salah satu trend yang berterusan daripada 2018. Sejak daripada Januari 2001, 8.97 bilion juga telah keluar daripada negara, di mana 5.54 bilion daripada dana itu adalah dana asing dan 3.43 daripada dana itu adalah institusi tempatan. Bursa Malaysia mencatatkan pasaran saham kedua tercorot di dunia, mengalahkan Colombia dan Peru dan hanya di belakang Venezuela. Kenapa ini semua berlaku? Kita faham pelabur lari apabila berlaku ketidaktentuan politik di satu negara. Mereka tidak berani untuk membawa pelaburan yang besar untuk membawa ke negara ini kerana mereka tidak tahu apakah polisi yang mungkin berubah sekelip mata pada esok hari. Maka ditambah itu pula, mereka juga risau ketidakstabilan politik ini yang berterusan akan merosakkan ekonomi negara. Maka di sinilah kejahatan politik ini memainkan peranan penting, memberi signal dengan izin signal kepada pelabur-pelabur luar bahawa kerajaan ini bekerja sama, kekal dan mampu untuk kekal sampai esok ataupun mempunyai plan yang jelas. Jika habis peperangan ini mereka akan membuat PRU seterusnya, maka pelabur-pelabur tidak risau. Mereka akan nampak mereka boleh faham permainan dan tidak ada ketidaktentuan di dalam politik negara. Maka inilah jawapan kita kepada pada masalah tersebut. Saya juga suka untuk berkata tentang cost plus inflation dengan izin seperti yang dikatakan oleh ahli DMJ 51 yang suka saya beri maksud cost push inflation adalah inflasi yang berlaku apabila akibat kenaikan kos barang. Sebagai contoh, Big Mac large value meal pada tahun 2017-2018 adalah berharga RM11.90. Namun pada hari ini dia telah meningkat sehingga RM18.21, iaitu peningkatan dalam RM6 sahaja dalam masa 3 tahun. Selain itu, harga-harga barang mentah juga telah meningkat secara umum di seluruh dunia. Harga timah telah meningkat daripada $4.75 USD pada bulan Mac 2020 sehingga $10, iaitu hampir 2 kali ganda. Maka kos-kos peningkatan ini pastinya akan memberi impak yang besar kepada syarikat-syarikat yang ingin beroperasi, yang ingin membuat barang-barang elektronik contohnya. Dan terdapat banyak punca antara yang iaitu permintaan yang mendadak yang meningkat apabila ekonomi dibuka, di mana bekalan yang tidak mencukupi kerana pengeluaran terhenti. Pada masa yang sama, terdapat juga faktor kekurangan warga asing di negara kita akibat sempadan yang ditutup, maka menaikkan lagi kos-kos perniagaan. Maka kerajaan perlu memikirkan langkah drastik untuk mengatasi masalah ini segera. Tuan Speaker dan juga ahli-ahli Dewan Muda sekalian, saya ingin juga bercakap tentang pelan pemulihan negara. Pelan pemulihan negara punya 5 objektif. 1. Melindungi sektor kesihatan. 2. Memastikan sistem kesihatan yang mampan. 3. Melaksanakan vaksinasi. 4. Membuka ekonomi. Dan 5. Responsif dan fleksibel dan mengadaptasi evolusi persedaran. Seperti yang dikatakan tadi juga, peralihan fasa bagi sebuah negeri dinilai berdasarkan 3 indikator, iaitu purata bilangan kes harian, kadar penggunaan katil di ward ICU dan peratusan rakyat dewasa yang lengkap divaksinasi. Negeri-negeri seperti Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak sudah pun beralih ke fasa kedua. Dan kita tahu ada beberapa negeri sudah beralih ke fasa ketiga, seperti apabila ada orang berlagak dengan membuat post gambar di Facebook dan Twitter mereka makan di kedai-kedai. Namun Namun pada masa sama, negeri-negeri seperti Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Pahang masing-masing merekodkan kes baru melebihi 500. Sabah pula melebihi 1,291. Maka ini persoalan yang timbul di pemikiran rakyat. Kalau dah fasa 2 tapi masih berlaku kes, apakah penyelesaiannya? Dikala syarikat-syarikat kecil dipaksa tutup dan kilang-kilang besar dibuka, maka ada satu keputusan yang perlu dibuat oleh kerajaan. Adakah perlu ditutup 100% ataupun biar dibuka semua? Ini adalah satu keputusan yang perlu dibuat dengan segera di dalam parlimen. Dan saya di sini bukan nak beri solusi pada soalan-soalan ini kerana ia tidak berkaitan dengan usul, tapi saya ingin menyatakan bahawa terdapat soalan-soalan penting seperti ini yang perlu dijawab oleh kerajaan berbanding sibuk politik.
Nombor-nombor numbers seperti kematian, pelaburan, inflasi lah yang perlu lebih mustahak diberi perhatian berbanding bilangan nombor MP yang menyokong seorang menjadi PM. Seperti yang disebut dalam ucapan pembukaan tadi, Datuk Engineer Hasif mengatakan kita perlu ada roadmap pemulihan. Maka dengan ini saya sekali lagi ingin menyokong agar usul parti-parti politik Malaysia melakukan kegiatan politik dan fokus kepada pemulihan negara. Sebelum saya akhiri ucapan yang saya akhiri dengan ucapan dengan serakat patut, apalah guna bertari perang kalau sundang berbanting kaki. Apalah guna ahli politik saling menyerang kalau rakyat makan tak cukup nasi. #kita kawan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput pembahas seterusnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam makmur Johor. Saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Datuk Insinyur Hasni Mohamad, Yang Berhormat Speaker Dewan, Yang Berhormat Dato' On Hafiz Ghazi, Rakan Usaha Sama, Institut Dato' On IDO, Barisan Sekretariat Dewan Muda Johor, Setiausaha Dewan, semua perwakilan Dewan Muda Johor serta hadirin hadirat yang saya hormati. Saya Muhammad Luqmanul Hakim bin Muhammad Zain, DMJ 40 ingin membahaskan kepentingan kecacatan politik terhadap perkembangan pendidikan dan sosial. Pertama-tama saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua yang terpilih sebagai pelatih bagi program Dewan Muda Johor Internship 2021. Semoga dipermudahkan. Tuan Speaker dan Ahli Dewan yang mulia, sebentar saja tadi kita telah diterangkan dengan kepentingan kecacatan politik terhadap aspek kesihatan dan ekonomi. Yang pada hemat saya, dua perkara ini sedang mengalami situasi nazak di negara kita. Maka beradanya saya di sini pada hari ini, saya akan mengupas pula mengapa pentingnya kecacatan politik terhadap sektor pendidikan dan sosial dalam keadaan negara sedang bergelut dengan pandemik COVID-19 seiring dengan makosidah syariah. Memetik akhbar berita harian bertarikh 10 Julai yang lalu, kita telah dikejutkan dengan berita kematian seorang mahasiswa daripada salah satu universiti terkemuka di Malaysia. Belum pun sempat reda dan kejutan yang diberikan, sekali lagi terpampang di dada utusan Malaysia bertarikh 11 Julai yang lalu tentang pemergian seorang harapan negara, juga seorang mahasiswa di universiti yang sama. Persoalannya, mengapa ini terjadi? Adakah isu ini berlaku disebabkan oleh kesalahan mahasiswa atau kesalahan ini berpunca dari pihak universiti? Atau mungkin kesalahan ini berlaku kerana ahli politik sibuk membincangkan tentang siapa perlu jadi TPM, siapa perlu jadi penasihat khas PM, atau sibuk bercerita tentang bagaimana pemberian air citra. Isu berkaitan pendidikan ini bukanlah hanya di peringkat pengajian tinggi sahaja. Malah perkara ini telah berakar umbi daripada di peringkat sekolah lagi. Jika kita telusuri di peringkat sekolah, banyak berita tentang keluhan murid atau pelajar, ibu bapa dan warga sekolah tentang pelaksanaan PDPR yang dilaksanakan sejak pandemik melanda negara kita. Senyuman mula terukir di bibir warga sekolah apabila Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mengumumkan tarikh pembukaan sekolah pada 15 Julai 2020 dan 22 Julai 2020. Kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di pertengahan. Sesi pembelajaran dan pengajaran hanya berjalan beberapa bulan sahaja. Kini semua sekolah kembali beroperasi di atas talian. Baru-baru ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumumkan tarikh pembukaan sekolah secara bersemuka adalah pada 1 September. Namun begitu, sehingga kini tiada penataraan SOP dirangka. Persoalannya, sudahkah mesyuarat dilaksanakan? Sudahkah pihak pengurusan sekolah diterangkan bagaimana cara pelaksanaannya? Inilah implikasinya apabila menteri yang dilantik bukan berlatar belakangkan ahli pendidik, tidak menjiwai pendidikan
Hasilnya, hasrat dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM entah ke mana. Tuan Speaker yang dimuliakan, berbalik kepada mengapa pentingnya gencatan politik dilaksanakan, berdasarkan rentetan daripada apa yang dijelaskan sebentar tadi, perkara tersebut dapat diatasi jika sekiranya semua menteri dan ahli politik duduk semeja berbincang bagaimana cara dan solusi yang boleh dilakukan oleh kerajaan dalam menangani persoalan-persoalan ini. Jadi, tiadalah lagi isu dah keluar kenyataan, lepas tu tarik balik. Rentetan daripada perkara ini wujud pula isu sosial di kalangan masyarakat dan pelajar. Menurut kajian Kesihatan dan Morbiditi Nasional 2019, sebanyak 2.3% populasi orang dewasa di Malaysia menderita kemurungan. Jelas di sini bahawasanya sejak pandemik melanda, dunia peratus kesihatan mental menunjukkan peningkatan yang drastik. Bagaimana kes ini dibendung? Apakah inisiatif yang diambil? Belum habis penat merawat pesakit COVID, kini pegawai kesihatan perlu pula berhadapan dengan masalah ini. Lebih membimbangkan lagi, negara dikejutkan dengan peningkatan kes bunuh diri. Saya suka memetik akhbar berita harian bertarikh 1 Julai 2021 di mana dalam petikan tersebut menyatakan seramai 1099 kes bunuh diri dicatatkan sejak 2020 hingga Mei 2021. Kejadian ini berlaku berikutan rakyat tidak dapat melaksanakan aktiviti sosial seperti kebiasaannya. Ya, memang saya akui bahawa kita sedang mengalami satu zon kritikal untuk mengekang COVID-19. Namun, kerajaan perlu memikirkan satu inisiatif untuk mengekang masalah mental ini juga. Janganlah sampai nanti disebabkan terlalu lama duduk dalam kurungan, generasi akan datang tidak tahu bagaimana cara untuk bersosial antara satu sama lain. Bukan itu saja, masalah sosial lain terus menghantui warga negara Malaysia. Kita boleh lihat kes penderaan kanak-kanak seolah-olah sudah menjadi lumrah yang tiada kesudahan. Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat, mereka merekodkan sebanyak 2,040 kes penderaan kanak-kanak dalam tempoh 4 bulan sejak Januari sehingga April tahun ini. Malah perkara paling mengejutkan, kisah penderaan di tempat kebajikan kanak-kanak yang pernah menjadi pengiktirafan sebagai kawasan yang selamat rupanya punca kepada salah satu penyumbang kepada kes penderaan yang melibatkan adik bela. Belum masuk lagi kes pengambilan narkotik dalam kalangan belia, kes pecah masuk rumah yang semakin kerap berlaku di dalam negara kita dan kes rogol yang terus meningkat saban hari. Tuan Speaker dan Dewan Yang Mulia ini, mungkin di antara kita ada yang sedang melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Kalian boleh bertanyakan pada mereka mengapa mereka mengalami kemurungan dan tekanan disebabkan oleh PDPR. Daripada DMJ 9 nak bagi? Ya, saya izinkan. Okey, silakan DMJ 9. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih DMJ 40. Saya suka balik kepada usul kita ingin menggesa parti-parti politik ini untuk melakukan satu gencatan politik. Tetapi kerajaan telah melakukan satu ordinan darurat di mana ordinan darurat politik yang menyebabkan kes kita semakin naik. So jadinya kita balik kepada usul, kita nak tengok apa jalan terbaik dengan adakah dengan gencatan politik ni kes akan turun. Rasanya apa yang berlaku hari ini, parti-parti politik menyuarakan suara daripada akar umbi dan suara rakyat. 2 tahun kerajaan menangani kes COVID ni tapi tak ada tanda penurunan, tak ada tanda penyelesaian. So mohon penerangan daripada DMJ 40 lah. Memang COVID ni memang semua terkesan. Daripada segi pendidikan, daripada segi mental, semua terkesan. Tapi adakah gencatan politik yang dibuat oleh kerajaan dengan kerajaan yang ego, tidak mendengar pendapat rakyat, tidak mendengar pendapat pembangkang, apabila dibuka parlimen, ditutup balik parlimen, kita tak ada satu solusi yang exit plan. Adakah dengan Mageran adalah satu exit plan untuk
untuk menyatukan semua ahli politik ataupun tidak? Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih untuk soalan yang diajukan oleh DMJ 9. Berbalik kepada persoalan cadangan ataupun teks yang saya nyatakan tadi, di mana di sini kita telah, orang kata, sekiranya gencatan politik ini berlaku, bagaimana ia dapat menyelesaikan masalah-masalah yang wujud dalam kluster-kluster seperti ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya. Ya, mungkin orang kata gencatan politik ini tidak memberi, orang kata, jaminan yang utuh dalam menyelesaikan pandemik COVID. Tapi kita kena ingat, kita perlu berusaha. Apabila berlakunya gencatan politik ini, secara tidak langsung semua ahli politik akan duduk semeja membincangkan satu kata sepakat dalam menyelesaikan semua masalah-masalah yang timbulnya. Ada seminit lagi Sila Baik. ringkaskan. Baik, terima kasih Tuan Speaker. Okay, saya teruskan. Berbalik kepada persoalan yang saya nyatakan tadi, mungkin ada di antara kita yang sambung pengajian dan apa dilema yang kami alami. Inilah dilema yang dialami oleh semua mahasiswa semester 1 dan mungkin pelajar tingkatan 1 serta murid darjah 1. Perkara yang membimbangkan saya kerana terlalu mahir menggunakan gadget saat bersemuka nanti. Semua bisu 1000 bahasa kerana tidak tahu bagaimana cara bersosial antara satu sama lain. Jangan pula nanti kita dengar ada di antara mereka terlalu tertekan sehingga menyumbang kepada peratus kematian dan sebab bunuh diri atau menjadi penyumbang kepada kematian mengejut. Malah sekiranya gencatan politik ini dilakukan, saya yakin rang undang-undang gangguan seksual yang sepatutnya sudah boleh diselesaikan dengan segera terpaksa ditangguh beberapa kali sudah capai fasa akhir dapat diselesaikan. Padahal rang undang-undang ini adalah untuk membela nasib para pelajar dan mahasiswa daripada gangguan seksual oleh pendidik atau pensyarah yang wajar dikuatkuasakan segera bukan lagi dilengahkan. Namun kerana ketamakan politik, fokus utama kepada keselamatan dan kebajikan rakyat diketepikan seketika. Saya bimbang jika perkara ini berterusan akan beri impak negatif kepada negara Malaysia itu sendiri. Apabila adanya gencatan politik ini, saya yakin. Boleh gulung boleh. Baik, buat Speaker. kesimpulan. Saya yakin satu kata sepakat akan diraih dan permasalahan ini pasti akan ada sinar cahayanya. Bak kata pepatah, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Kerana kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Saya DMJ 40 mohon terus mencadang. Okey, terima kasih. Saya teruskan, saya silakan pembahas seterusnya, pembahas keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana mengizinkan saya mengambil bahagian dalam sesi perbahasan usul mencadangkan arga parti-parti politik di Malaysia untuk melakukan gencatan politik dan memfokuskan kepada pelan pemulihan negara. Dan Tuan Yang di-Pertua, pada pandangan saya secara am, gencatan politik adalah gencatan unilateral. Ini kerana kerajaan masih bebas menggunakan perkakas kenegaraan untuk menjalankan inisiatif yang memanfaatkan kehendak politik kerajaan. Tapi ianya berbeza dengan pihak pembangkang. Mereka dilihat akan berhenti dalam melakukan kerja-kerja yang memanfaatkan pihak mereka. Dan mereka dilihat bersetuju untuk tidak menguar-uarkan naratif anti kerajaan. Gencatan politik ini jelas memberi banyak keuntungan kepada pihak kerajaan. It will keep the government no longer on the defensive, giving them chance to launch their offensive, accrue support and doing pro-government propaganda without much backlash dengan izin. Pihak pembangkang pula akan dilihat tidak relevan di mata rakyat. Yang paling kita takuti apabila kejahatan politik ini dilakukan akan hilangnya sistem check and balance dalam pentadbiran. However, Tuan Yang di-Pertua, where there is a will, there is a way, dengan izin. Saya berpendapat bahawa jika benar kita hendak menjayakan kejahatan politik ini, kita perlu melibatkan kesemua parti politik dalam pentadbiran.
Pandangan ini juga telah dinyatakan oleh DMJ 66 dan DMJ 67. Tetapi sudah terang lagi bersuluh Tuan Yang di-Pertua, ia dilihat sungguh mustahil dengan keadaan politik negara sekarang. Tuan Yang di-Pertua, minggu ini kita digemparkan apabila Perdana Menteri sendiri telah mengusulkan undi percaya pada persidangan Parlimen bulan depan. Ini susulan daripada 13 ahli Parlimen UMNO yang dipercayai telah menarik sokongan terhadap beliau. Saya yakin ketetapan kerajaan membuat usul undi percaya ini mampu meredakan krisis politik yang berlaku secara mutamat. Dan saya juga yakin ia mampu menghentikan polemik kepimpinan daripada berterusan. Tetapi pada khidmat saya, ia perlu dilakukan dengan segera Tuan Yang di-Pertua dan bukan pada bulan depan. Ini kerana the country must move on. Dengan izin, apabila perkara ini berlanjutan, bagaimana kita hendak lakukan kejahatan politik ini? Dengan tempoh sebulan ini, jelas akan berlakunya perang akuan bersumpah, akan berlakunya pembelian ahli parlimen kerana masing-masing desperate for the numbers. Sebab itu, saya perlu tekankan di sini supaya parlimen dibuka dengan secepat mungkin, supaya kita dapat memastikan keabsahan sokongan terhadap Perdana Menteri dapat ditentukan dengan segera. Kita takut jika lebih lama kita tunggu, ia akan menjejaskan usaha memulihkan negara. Jika benar Perdana Menteri masih mempunyai majoriti, then go on. Kita desak beliau selepas pengundian ini, no politics dan terus fokus kepada pelan pemulihan negara. Dan jika sebaliknya, kita perlukan satu lagi calon Perdana Menteri Tuan Yang di-Pertua yang diyakini mempunyai majoriti dan matlamat kita masih sama, no politics dan terus fokus pada pelan pemulihan negara. Tuan Yang di-Pertua, saya percaya ini bukanlah perkembangan yang rakyat harapkan ketiga negara dalam pandemik COVID-19. Rakyat mahu kerajaan terus fokus terhadap pengurusan menangani COVID-19 yang mana saya turut berkongsi harapan yang sama dengan mereka. Satu-satunya harapan rakyat Malaysia ketika ini ialah jalan keluar, exit plan daripada krisis ini, dan ia memerlukan kerjasama daripada kesemua parti politik. Rakyat mahu jumlah kes diturunkan, rakyat mahu nyawa diselamatkan, rakyat mahu ekonomi dan yang paling penting, rakyat mahu kehidupan mereka yang dulu. Tetapi tidak dapat dinafikan situasi yang sedang kita hadapi sekarang sangat luar biasa. Kita berdepan dengan gabungan krisis kesihatan, krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik secara serentak. Saya sedar akan usaha kerajaan untuk mengemukakan pelan pemulihan negara yang bermatlamat membawa negara keluar daripada pandemik ini. Ia merupakan suatu perkara yang baik dan perlu disokong. Tetapi saya tidak mengatakan saya menyokong penuh. Ia perlu diperincikan dan perlu ditambah baik untuk menjadikan pelan ini menjadi realiti, bukan fantasi. Untuk memertabatkan lagi semangat bipartisan dalam menangani pandemik ini, ianya lebih baik jika pihak kerajaan melibatkan sama pihak pembangkang dalam Majlis Pemulihan Negara. Pelan ini dilihat hanya akan berhasil sekiranya semua parti bekerjasama mencari jalan keluar daripada pandemik. Tuan Yang di-Pertua, perkara ini semua boleh berlaku jika kerajaan benar-benar meletakkan kepentingan rakyat jauh di hadapan. Dan jika pembangkang juga berbesar hati untuk bersama dengan pihak kerajaan. Kita boleh lihat sendiri peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad apabila ketika itu telah berlaku satu banjir besar di kota Mekah sehingga menyebabkan dinding Kaabah pecah dan runtuh. Pembinaan semula Kaabah ini dilakukan secara gotong royong, tetapi terdapatnya perselisihan faham antara kaum telah berlaku untuk menentukan siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Dan ia berlanjutan selama beberapa hari sehingga hampir mencetuskan peperangan. Sebagai penyelesaian, Nabi Muhammad dengan kebijaksanaan beliau telah membentangkan serbannya lalu meletakkan Hajarul Aswad di atas serban itu. Kemudian baginda memanggil ketua-ketua kaum supaya memegang penjuru serban dan membawanya ke Kaabah. Nabi Muhammad sendiri meletakkan Hajarul Aswad itu ke Kaabah dan dengan cara itu menyebabkan semua kaum berpuas hati dan tidaklah terjadi pertelingkahan. Kita pun ada tunjuk ajar yang baik daripada Nabi Tuan Yang di-Pertua. Tapi kenapa pemimpin kita tidak menggunakan tunjuk ajar ini dengan sebaiknya? Itu mereka saja yang boleh jawab, Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua, saya juga berpendapat bahawa peruntukan dana kawasan parlimen perlu diberi dengan adil. Peruntukan COVID ini sebagai bipartisan tool to reset, to restart and to realign ke semua parti politik yang berbeza ke arah satu tujuan bersama, iaitu
menangani pandemik ini. Bukan setakat memberi dana sahaja Tuan Yang di-Pertua, kerajaan juga perlu memanfaatkan ahli parlimen yang dipilih ini untuk menjadi ejen penyampai maklumat dan penyebar informasi berkenaan kesihatan awam, vaksin di kawasan masing-masing. Lengkapkanlah mereka dengan semua maklumat dan data Tuan Yang di-Pertua. We should utilize this MP so that they can meaningfully engage in the national COVID-19 response. Amidst the political noise in the background, there is no better time and way for the government to do its part to restore political stability by including all the stakeholders to collectively resolve the issue. Dengan izin, pihak kerajaan juga perlu belajar dengan negara. Ada celahan daripada DMJ 48, nak benarkan? Tuan Speaker, saya banyak lagi Tuan Speaker isi saya. Okey, teruskan. Kalau masa saya akan berikan. Pihak kerajaan juga perlu dengan negara-negara lain, belajar dengan negara-negara lain yang menerbitkan laporan-laporan jawatan kuasa pilihan tentang cara menangani COVID-19. Di negara lain, mereka dilihat bersama-sama mencari penyelesaian oleh rakyat untuk rakyat. Sikap kononnya kerajaan serba tahu ini Tuan Speaker, kita harus hentikan. Jangan bodoh sombong. Jelas dalam kita menghadapi krisis besar seperti ini, kita perlu melihatkan solidariti, ketulusan dan nilai ketanggungjawab bersama. Maksudnya kita perlu wujudkan satu suasana yang mana kita menggambling semua pandangan, bukan sahaja daripada pemerintah, bahkan dari pembangkang. Letaklah ada 1 minit lagi Okey, Tuan. Ada 1 minit. Tuan Yang di-Pertua, jika ditakdirkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin terus mendapat sokongan majoriti di Parlimen, saya rasa beliau boleh turun ke negeri kelahirannya sendiri, Johor, untuk belajar cara Johor menangani pandemik ini. Jelas kredit yang besar kita perlu berikan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Hasni on how he handled this pandemic in Johor dengan hanya berbekalkan majoriti yang sangat tipis. Walaupun kes di Johor kekal tinggi untuk waktu sekarang ini dan purata pemberian vaksin masih rendah, tetapi pada pengamatan saya, beliau terus committed dalam menangani pandemik ini. Kita lihat sajalah cara beliau yang mengiktiraf pembangkang sebagai strategic partner. Kita lihatlah sajalah cara beliau menjemput ke semua ahli parlimen dan adun di Johor untuk mengadakan perbincangan khas semasa darurat. Kita lihat sajalah cara beliau memberi peruntukan yang adil kepada pihak pembangkang. This is clearly historic in Johor demokrasi. Beliau sangat menjunjung tinggi proses serta amalan demokrasi. Dan jelas, Johor di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Hasni telah menunjukkan contoh yang baik dan menjadi role model dalam bagaimana kesemua adun dapat memainkan peranan yang efektif dalam mengutamakan kepentingan awam tanpa mengira latar belakang politik. Betul. Malah apa yang kita perlu banggakan, Yang Amat Berhormat Datuk Hasni sendiri juga menawarkan diri untuk menguji keabsahan beliau sebagai Menteri Besar pada 12 Ogos ini. Walaupun tiada setakat ini penarikan sokongan terhadap beliau. Ini barulah anak jantan Tuan Yang di-Pertua. The government needs the legitimacy to function well. Tuan Yang di-Pertua, untuk menggulung, saya bawakan adalah negara kita perlukan kestabilan. Kestabilan yang saya rayu bukan kestabilan yang kekal selamanya, tetapi cukuplah kestabilan hanya sehingga krisis COVID-19 ini berakhir. Bersama-samalah kita berdoa agar kemulut politik yang melandai negara berakhir dengan segera dan negara segera bebas dari pandemik COVID-19, agar kita terus fokus ke arah menjayakan pelan pemulihan negara demi kesejahteraan dan kesihatan rakyat serta pemulihan ekonomi. Tuan Yang di-Pertua, we must take charge and fix this before it get worse. Always remember, Tuan Yang di-Pertua, Malaysia deserve better. Saya mohon menyokong. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada pembahas. Saya persilakan penggulungan, pembahas seterusnya untuk buat penggulungan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalid bin Nordin, DMJ 13 daripada Jawatan Kuasa Sosioekonomi. Saya akan menggulung usul agar parti-parti politik di Malaysia melakukan gencatan politik dan memfokuskan kepada pelan pemulihan negara. Untuk menegaskan
berkenaan dengan usul ini. Kita telah dengarkan berkenaan hujah-hujah yang telah dibahaskan oleh pembahas-bahas sebelumnya. Kita ada 4 perkara yang kita tekankan. Yang pertama adalah kesihatan, kedua adalah ekonomi, dan ketiga adalah pendidikan dan sosial, keempat adalah politik. Maka untuk menggulung semua hujah-hujah daripada pembahas, saya merasakan kita perlu lihat pada poin yang pertama, iaitu kesihatan. Pertama adalah kesihatan adalah perkara yang penting, dan kita telah lihat sehingga sekarang daripada bermulanya darurat, kes ketika itu sekitar 2,000 purata setiap hari. Sekarang ia meningkat kepada 5 angka hingga 10,000 angka. Kita sekarang ini sistem kesihatan kita sedang mengalami satu krisis, iaitu kapasiti di hospital-hospital yang ada di Malaysia, terutama di Kuala Lumpur dan Selangor, melangkaui daripada 100%. Jadi ini yang kita perlu tekankan, mengapa kesihatan itu adalah satu hujah yang penting, dan mengapa gencatan politik itu harus dihentikan, dan semua ahli-ahli politik, pemimpin-pemimpin, menteri-menteri yang ada di Malaysia ini perlu memfokuskan kepada pemerintahan yang stabil, supaya sistem kesihatan ini dapat dipulihkan. Saya suka mengingatkan ataupun saya berduka cita dengan apa yang berlaku terhadap rakyat Malaysia. Mungkin ada kawan-kawan ataupun ahli-ahli DMJ merasai. Kita boleh lihat bila kebanyakan sistem kesihatan ini lumpuh, banyak angka-angka kematian semakin meningkat. Kita bukan rugi daripada sistem kesihatan, jadi kita juga rugi daripada segi bakat. Apabila kematian itu semakin meningkat, kita juga kehilangan bakat-bakat yang penting, bakat-bakat yang akan membawa negara kita. Jadi kita bukan saja kehilangan kesihatan, sistem kesihatan kita lumpuh, tapi kita mungkin kehilangan bakat yang mampu memajukan negara, bakat yang mampu memulihkan negara ini. Itu kesihatan yang dipertua. Yang kedua adalah sektor ekonomi. Kita dah lihat bagaimana rakyat pada hari ini ada yang sudah kehilangan kerja, ada yang nak mohon pekerjaan tapi tiada pekerjaan, ada yang perniagaannya sudah lumpuh, ada yang mungkin sudah berada sudah berniaga agak lama, tapi disebabkan pandemik ini berterusan selama 2 tahun, hampir 2 tahun, jadi mereka tiada result tunai yang cukup. Kalau kita selalunya kita dengar kebiasaannya bisnes ataupun simpanan ada celahan pada MJ48, benar kan? Boleh saya teruskan dulu? Silakan. Sebelum saya menjawab. Okay. Perniagaan tadi saya bercakap. Ada perniagaan yang lumpuh. Sini dah 2 tahun. Jadi ini perkara yang sangat serius. 2 tahun, siapa yang ada simpanan selama 2 tahun? Lalu kita dengar 6 bulan saja, tapi sekarang ni dah 2 tahun. Jadi perkara ini yang saya sangat tekankan. Kedua adalah kadar pengangguran. Kadar pengangguran seperti yang telah diberitahu ataupun sudah direkodkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, mencatatkan kadar pengangguran sebanyak 4.5% ataupun seramai 728,000 yang tiada pekerjaan sekarang ini. Jadi ini adalah kesan-kesan ekonomi. Bila rakyat tiada pekerjaan, mereka tiada pendapatan, bagaimana sektor ekonomi negara kita ingin berfungsi untuk berjalan, sebab enjin ekonomi, sektor ekonomi dalam Malaysia adalah rakyatnya sendiri. Tidak kira dia berpendapatan rendah, tinggi, yang penting bila rakyat semua ada kerja, jadi maka itu sektor ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Itu yang saya ada celahan daripada MJ48 juga. Nak benarkan tak? Boleh saya habiskan poin, mungkin poin ketiga ataupun poin kedua, saya akan beri laluan.
Itu okey. Itu adalah kadar pengangguran. Kita boleh lihat rakyat sudah sengsara. Rakyat sudah sengsara, ada yang sudah membunuh diri. Ada yang sudah membunuh diri akibat tiada pekerjaan. Akibat tiada perniagaan sekarang tidak berjalan dengan lancar. Ada yang bankrupt sudah pun. Ini adalah perkara-perkara yang saya rasa kita perlu tekankan, ahli politik ataupun pemimpin-pemimpin negara yang sekarang ini perlu tekankan. Sebab ini kita dah tiada masa lagi untuk kita teruskan dengan keadaan yang macam gini. Itu adalah sektor ekonomi, dan saya berharap supaya kerajaan mementingkan, memfokuskan kepada inisiatif-inisiatif untuk membangkitkan ataupun menjalankan ataupun menggerakkan sektor ekonomi kita. Janganlah bila kita nak bincangkan berkenaan dengan moratorium ataupun simpanan KWSP, banyak sangat alasan-alasan yang diberikan daripada ahli politik. Contohnya simpanan KWSP kita nak keluarkan tu rakyat punya duit, tapi bila rakyat nak keluarkan, dia bagi, ada ahli politik bagi ini adalah syarat Puteri Gunung Ledang. Macam mana kita nak jadi pemimpin, kita yang menjadi pemimpin yang dipilih rakyat, tapi kita mementingkan kepada kita tidak mementing kepada keperluan rakyat. Rakyat perlukan duit tu untuk supaya dia boleh survive, dia boleh hidup, boleh teruskan kehidupan. Itu yang saya pentingkan. Jadi rakyat sudah tiada kerja, fokuskan pada pelan ekonomi, pelan pemulihan, perincikan inisiatif ekonomi untuk rakyat. Itu poin kedua. Poin pertama kesihatan, poin kedua adalah ekonomi. Poin ketiga adalah pendidikan dan sosial yang telah dibahaskan. Masalah yang menimpa dalam sektor pendidikan ataupun sosial ini, kita boleh menerima supaya pendidikan juga menerima tempias yang sangat hebat. Ada pelajar yang mungkin daripada awal tahun dia tak kenal pun dia punya kawan kelas. Jadi ini memberi satu kesan yang negatif. Kesan yang negatif sebab payah untuk student, pelajar-pelajar yang mungkin di bangku sekolah, dia tak kenal, dia tak boleh bersosial, macam mana ingin berkawan, macam mana ingin memberitahu, macam mana ingin memberitahu. Ada celahan daripada DMJ 48 juga kali dia cuba. Boleh saya bagikan kesihatan ni, dan lepas tu saya akan bagi pada celahan lah. Boleh? Itu adalah kesihatan. Jadi saya rasa kalau berkenaan dengan pendidikan dan sosial, kalau pekerjanya, kami semua pekerja dalam industri kita work from home. Kalau daripada mahasiswanya ODL, Open Distance Learning. Kalau pelajar-pelajar di bangku sekolah pula, mereka ada PDPR. Jadi semua ini mekanismenya hampir sama. Kita menggunakan teknologi untuk kita berkomunikasi. Tapi walau macam mana pun, berapa hebat sekalipun teknologi yang kita ada, dia mesti ada satu kontra. Dia mesti ada satu keburukan, iaitu sosial. Dan kita kena faham bahawa interaksi sosial, kita sebagai manusia, kita perlukan sentuhan manusia. Kita perlu berinteraksi secara sosial. Ini adalah salah satu yang kita perlu tekankan, sebab itu adalah satu keperluan. Kalau kita imbas ataupun kita tengok berkenaan dengan Maslow hierarchy, antara benda yang paling penting antara adalah affection, love, relationship. Benda-benda ini kita perlu tekankan. Jadi kalau kita sentiasa berterusan, bila rakyat sentiasa duduk rumah, saya pasti masalah kesihatan atau mental itu akan menjadi satu masalah yang besar. Kita boleh lihat macam mana berlakunya kes-kes penceraian yang semakin meningkat. Kita boleh lihat macam mana kes-kes penderaan yang semakin meningkat. Itu adalah masalah kesihatan yang berlaku di rumah. Jadi kita kena fokuskan berkenaan dengan pemulihan negara. Itu adalah pertama. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan kemampuan keluarga tersebut. Bila kita bercakap dengan teknologi ini, selalunya kita perlukan modal, kita perlukan duit, kita perlukan wang yang sangat besar untuk kita melabur
untuk pendidikan anak-anak kita, terutamanya kita perlu belikan satu gadget yang boleh menyenangkan mereka untuk belajar. Itu adalah perkara yang penting. Saya teringat sebelum ini bahawa kerajaan melalui corporate social responsibility mereka yang mereka terima daripada syarikat-syarikat swasta, mereka ingin menyumbangkan gadget-gadget kepada, tapi masalahnya ada lagi langkah-langkah tersebutlah. Jadi sampai bila kita menerima kesan daripada sektor kesihatan, kita ada sektor ekonomi, kita ada sektor pendidikan dan sosial. Suka saya ingat dan saya suka berdukacita, saya sangat bertukacita lah bila saya mendengar berita berkenaan dengan 2 orang pelajar daripada Universiti Teknologi Mara lah. Mereka berdua meninggal dan katanya disebabkan oleh kesihatan mental kerana terlalu tertekan. Jadi bagi saya ini adalah satu perkara yang serius. Takkan kita nak lihat kita nak lihat kematian, angka kematian itu semakin meningkat di sektor kesihatan akibat COVID-19. Setelah itu kita dapat lihat ada yang membunuh diri akibat tiada pekerjaan, tiada mungkin perniagaan yang sudah bankrupt, mereka membunuh diri. Dan ketiga, kita lihat ada pelajar-pelajar kita yang tertekan sehingga mereka meninggal dunia. Sudah 2 orang. Dan saya rasa ini perkara yang penting sebab kita tempiasnya, kesannya bukan daripada angka kematian COVID saja. Jadi kita ada angka kematian daripada sektor ekonomi dan kita ada juga kesan ataupun kes bunuh diri daripada sektor kesihatan, pendidikan dan sosial. Bagi saya masalah tekanan mental ini adalah perkara yang serius. Perkara yang serius yang kita perlu tekankan dan ahli-ahli politik perlu bersama-sama melakukan gencatan politik dan memfokuskan kepada pelan pemulihan negara. Itu poin kesihatan yang saya ingin sampaikan dan seterusnya mungkin celahan daripada DMJ 49 mungkin boleh 48. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DJ 48. Dengar tak? Teruskan. Pertamanya pendapat saya tak setuju. Saya pribadi saya tak setuju gencatan politik diadakan. Disebabkan istilah gencatan politik juga adalah terlampau umum. Saya tertarik dengan apa yang Encik DMJ 9 Syawal cakap. Dalam perbahasan yang tadi, saya masih tak apa jelas apa mekanisme yang betul-betul real untuk dilakukan. Pada pendapat saya ada 2 sahaja, sama ada tukar kerajaan ataupun buat mageran. Antara 2 je. Kalau kita cakap terlampau general, pemimpin politik yang ada masa kini memang semua kepala batu. Tak boleh tak akan dengar apa yang nak kat bawah sebenarnya. Jadi kalau kita hanya cakap terlampau umum gencatan politik, apa mekanisme dia? Jadinya pada awalnya pun kita bukan minta banyak sangat pun, kita cuma minta PM letak jawatan sahaja. Tapi dia tetap berdegil. Jadi sekiranya dia degil, sama ada tukar kerajaan, tapi saya tak yakin tukar kerajaan bulan 9 ni sekalipun akan settle masalah politik. Dan saya pendapat memang perlukan mageran ataupun majlis yang Tun Mahathir buat, melibatkan semua orang teknokrat, orang politik berganding bahu. Bagi saya, hashtag saya bukan kita lawan, hashtag saya bukan kita kawan, tapi hashtag kita adalah hashtag lawan kerajaan yang ada ni. Sebab terlampau degil kepada rakyat yang ada. Sekian, terima kasih. Minta pandangan tentang apa mekanisme yang sebenar. Saya nak real mekanisme, bukan hanya kata umum gencatan politik. Saya rasa umum gencatan politik tak akan selesai. Ada celahan lagi daripada DMJ 07 nak benarkan? Silakan boleh kalau silakan. Kalau soalan je hampir sama, saya kalau berkenaan dengan politik macam bagi sedikit. Tadi saya benarkanlah. Kalau berkenaan dengan sikit je, saya nak sokong. Saya nak sokong. Okey silakan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih DMJ 13 beri saya peluang untuk mencelah. Yang pertama sekali saya nak berkenaan dengan isu gencatan politik ni. Kalau tadi DMJ 48 cakap betul
kita kena ringkaskan masa pun ya betul, kita kena suggestkan satu mekanisme sama ada kita buat mageran ataupun kita buat kita usulkan supaya Perdana Menteri letak jawatan, betul. Okey, tapi saya rasa yang paling penting sekarang kat sini adalah supaya kita semua parti, semua pemimpin, semua ahli politik bersatu. Tak kisahlah mana-mana parti pun bersatu supaya kita dapat fokus dalam dalam menangani COVID-19. Itu lebih penting. Dan kalau yang seperti DMJ 48 tadi cakap, kita tukar Perdana Menteri, kita ni sekarang dalam keadaan yang macam ni rakyat dah susah ni, kita tukar Perdana Menteri 10 kali pun masalah ni tak akan selesai. Sekarang ni pemimpin atasan ni pakai petik rakyat, bila nak kuasa rakyat susah, rakyat itu naik ni. Tapi bila dapat kuasa rakyat susah juga. Itu masalah dia. Jadi saya rasa sekarang lebih baik mekanismenya adalah semua parti politik bersatu, semua pegang tanggungjawab masing-masing, berikan idea, berikan tumpuan kepada macam mana nak menangani COVID. Lepas habis ni COVID ni, nak gaduh-gaduh lah. Nak gaduh besar-besar pun tak ada hal. Saya pun boleh tolong turun kempen, tak ada masalah. Kita gaduh. Masa tu nak bertegur pun tak apa. Kan parti ni tak nak tegur parti ni, tak ada masalah. At least masa tu bila keadaan tu berlaku, rakyat ekonomi rakyat stabil dan sebagainya. So saya lebih prefer kepada mageran lah, DMJ Khalid. Saya rasa mageran lebih baik. Saya setuju mageran. That's why saya paling setuju adalah mageran. Terima kasih. Okey, terima kasih DMJ tadi 48 dengan DMJ 07 berkenaan. Okey, saya boleh simpulkan kebanyakan soalan-soalan yang diutarakan oleh ahli-ahli Dewan Muda Johor kebanyakan berkenaan dengan politik. Saya ambil maklum, saya kumpulkan semua soalan-soalan tersebut daripada tadi DMJ 39, DMJ 9. Boleh ringkaskan masa lebih banyak. Okey, saya minta sedikit masa lah sebab tadi terlalu banyak masa yang diambil oleh penanya tadi. Okey, berkenaan dengan menjawab semua soalan-soalan berkenaan dengan politik ni. Okey, berkenaan pertama sekali saya bersetuju dengan DMJ 50 berkenaan dengan role model yang Johor ada semua. Saya rasa Johor menjadi salah satu contoh yang terbaik macam mana semua ahli-ahli politik daripada tak kisah daripada mana-mana parti boleh bekerjasama. Itu adalah satu contoh role model Johor. Kita sangat kagumlah dengan kepimpinan Dato' Engineer Asni Mohamad. Tapi masalahnya saya tak rasa apa yang berlaku di Johor berlaku juga perkara yang sama di Persekutuan. Dan saya faham berkenaan dengan Persekutuan ni terlalu banyak halangan ataupun orang kata tekanan, desakan. Saya setuju berkenaan dengan kita perlu ada satu solusi. Apakah mekanisme tadi DMJ 39 kata mekanisme, DMJ 9 jalan terbaik, DMJ 48 mencadangkan migran, juga DMJ 07 berkenaan dengan migran. Cuma daripada jawatan kuasa sosioekonomi kita mempunyai salah satu mekanisme yang lain daripada apa yang dibincangkan oleh DMJ tadi yang bertanya. Daripada jawatan sosioekonomi kita lebih mementingkan atau memilih pada kerajaan interim. Jadi kita dengan kerajaan interim ni kita meminta supaya yang di-Tuan Agong memilih seorang Perdana Menteri interim yang mana kita faham sekarang ni kalau kita tukar sekalipun Perdana Menteri, saya rasa tak ada satu pun parti politik ataupun perikatan yang mempunyai nombor ataupun bilangan ahli parlimen yang cukup untuk memimpin secara majoriti. Jadi bagi saya adalah langkah yang terbaik, mekanisme yang terbaik adalah kerajaan interim. So dengan ini yang di-Tuan Agong kita memerlukan kebijaksanaan yang di-Tuan Agong untuk memilih seorang Perdana Menteri interim. So apakah kriteria Perdana interim ini yang saya senaraikan adalah dia dah tak ada cita-cita untuk menjadi Perdana Menteri lagi dan dia mempunyai pengalaman. Saya rasa kalau pilihan peribadi saya memilih Kuli lah. Dia pun mempunyai pengalaman.
Dan dia pun tidak bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri lagi. Kita boleh lihat macam mana dia pun tak ada terlalu garang untuk menjadi orang yang penting. Sama juga dengan Magran, cuma saya tak bersetuju dengan Magran ni. Sebab kenapa kita nak perlu bagi lagi kepada orang yang sama? Sebab Magran ini cadangannya daripada orang yang sama, yang dah memimpin, mungkin dia nak memimpin 3 kali pula. Saya rasa itu bukan jalan terbaik. Bagi saya kerajaan interim. Kedua, itu yang pertama adalah ciri-ciri Perdana Menteri interim. Dan saya nampak pulihlah orangnya. Dan kedua adalah bila kerajaan interim ni, kita Perdana Menteri interim ni dia akan memilih dengan perkenan yang di-Pertuan Agong untuk memilih kabinet dia. Dan kabinet ni mestilah dalam saiz yang kecil. Kalau kita bagi unity government sekalipun, saya risau bila dia melibatkan semua parti-parti politik, dia akan memakan kabinet yang besar. Sekarang pun dengan Perikatan Nasional, kita sudah ada banyak, lebih 80 lebih menteri. Kalau unity government kita libatkan semua parti-parti politik, lagi banyak saiz kabinet, lagi besar saiz kabinet, lagi banyak perbelanjaan negara. Sedangkan dalam kabinet bukan semua orang pun yang berfungsi. Mungkin 1-2 orang yang berfungsi, 2-3 tak lebih 10 orang pun yang betul-betul berfungsi. Itu kedua. Dan ketiga, kenapa kerajaan interim adalah bagi saya kita perlu ada satu battlefield, same battlefield. So bila kerajaan interim ni memerintah, yang penting adalah dia memerintah sampai habis kita capai herd immunity yang mana kadar vaksinasi itu mencapai 85%. So kita dah boleh bersedia untuk call for election. Jadi kita habis je 85% kita ringkaskan masa lebih masa. Okay, baiklah. Kita minta pilihan raya. Itu supaya parti-parti politik sama ada pemerintah ataupun pembangkang dia tidak rasa takut. So dia ada satu same level of battleground untuk politik. So mereka jadi tak takut. Jadi daripada jawatan sosioekonomi dalam untuk politik dan mekanisme yang terbaik adalah saya rasa kerajaan interim. Okay, saya ada baca berkenaan dengan kenapa kuli. Itu adalah pandangan peribadi. Dia boleh jadi orang lain. Jadi pandangan peribadi yang saya maklumkan lah. Dia tak ada lagi satu cita-cita, dia tidak gairah untuk menjadi parti pemerintah Perdana Menteri sekali lagi. Even sekarang dia ahli parlimen tapi dia tidak menjawat apa-apa menteri, even sebelumnya pun. Jadi itu pilihan saya. Mungkin ada pilihan yang lebih baik. Jadi jalan keluar ataupun mekanisme yang terbaik daripada pandangan ataupun jawatan kuasa sosioekonomi, kita memilih kerajaan interim. Pertama, supaya kita tak nak parti-parti politik ni berasa takut dengan apa kebaikan ataupun orang kata benefit yang daripada kerajaan lah, kira menjadi kerajaan. Dan untuk menggulung semua perkara-perkara yang telah dibahaskan oleh pembahas-bahas sebelumnya dan pecadang, jadi saya menggulung supaya Dewan Muda Johor keseluruhannya, saya meminta agar bersetuju menyokong usul parti-parti politik di Malaysia melakukan gecatan politik dan memfokuskan pada pemilihan pelan pemulihan negara. Dan 4 sebab yang saya telah senaraikan, iaitu kita ada masalah kesihatan, kita ada krisis kesihatan, kita ada krisis ekonomi dan kita ada krisis politik. Dan semua ini kita perlu habiskan sekarang juga. Kita perlu habiskan sekarang juga supaya semua rakyat Malaysia boleh hidup dalam keadaan normal kembali. Mereka boleh ada pekerjaan, mereka ada perniagaan, mereka boleh sediakan makanan, mereka boleh hidup dalam keadaan biasa. Mereka tidak perlu risau pada hari-hari yang akan datang. Jadi saya DMJ 16 menggulung supaya Dewan Muda Johor menyokong agar parti-parti politik di Malaysia melakukan gecatan politik dan memfokuskan kepada pelan pemulihan negara. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pembahas dan kepada pembentang usul dan penggulungan.
Terima kasih ahli-ahli Dewan Muda sekalian. Sekarang saya kemukakan masalah kepada Dewan Muda Johor bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul DMJ 51 daripada Jabatan Kuasa Sosio-Ekonomi yang tertera dalam persidangan ini di nombor 1 hendaklah disetujukan. Ahli-ahli Dewan Muda Johor yang bersetuju tekan raise up untuk bersetuju. Tekan raise up sekarang. Yang tidak majoriti bersetuju, lebih usul disetujukan. Ahli-ahli Dewan Muda Johor, terima kasih. Dan Dewan Muda Johor ditempuhkan sehingga jam 1.30 petang. Terima kasih.